Assalamualaikum. Pada sesi kali ini, cikgu bawakan tajuk 4 Matematik Pengguna 4.1 Percukaian Standard Pembelajaran 4.1.1 Menguraikan tujuan percukaian. Tak kenal, maka tak cinta. Apakah maksud di sebalik percukaian? Percukaian adalah satu proses di mana rakyat yang terdiri pada individu yang bergaji atau syarikat yang beroperasi di Malaysia perlu membayar cukai dalam bentuk wang kepada kerajaan yang diuruskan oleh jabatan yang telah dilantik oleh kerajaan seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri atau lebih dikenali dengan LHDN dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Masing-masing kedua-dua jabatan ini bertanggungjawab atas pungutan hasil cukai langsung dan cukai tidak langsung di Malaysia. Manakala kerajaan negeri pula bertanggungjawab atas pungutan hasil cukai seperti perlombongan, tanah dan hutan, hasil daripada majlis perbandaran, perolehan daripada pemberian lesen, kecuali yang telah dikutip oleh Kerajaan Persekutuan dan sebagainya. Hasil-hasil cukai ini dikumpul dan digunakan oleh kerajaan dalam pembangunan negara seperti dalam bidang pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan dan sebagainya. Seterusnya, pembangunan yang telah dijalankan oleh kerajaan ini dapat dikembalikan dan dapat dinikmati oleh rakyat yang membayar cukai itu tadi. Kenapa kita perlu membayar cukai? Jom cikgu terangkan tujuan percukaian. Pertama, sebagai sumber pendapatan kerajaan. Kerajaan menggunakan cukai untuk mentadbir urus negara, seterusnya untuk membiayai projek pembangunan negara. Dan kemudian cukai juga digunakan untuk mengagihkan semua ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Kedua, tujuan percukaian adalah sebagai alat pelaksana polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contohnya, kerajaan mengenakan pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa bagi mewujudkan masyarakat yang penyayang. Bagi mengurangkan aktiviti pelaburan yang keterlaluan, kerajaan mengenakan cukai keuntungan harta tanah. Tujuan ketiga adalah sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Cukai dikenakan ke atas rokok, cukai arak dan cukai perjudian supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian ke atas barangan dan penggunaan perkhidmatan tertentu. Dan yang keempat, sebagai alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai juga merupakan satu daripada alat keuangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi negara. Sudah tentu anda tertanya-tanya, ke manakah hasil cukai digunakan? Jom kita lihat satu persatu. Pendidikan merupakan satu bidang yang tidak asing lagi bagi kita, yang sangat penting bagi melahirkan generasi yang bijak pada masa yang akan datang. Dana daripada hasil cukai digunakan untuk pembelian peralatan keperluan di sekolah, contohnya meja, kerusi dan sebagainya. Kerajaan juga memperuntukkan dana bagi meningkatkan capaian internet ke seluruh Malaysia supaya murid tidak ketinggalan dalam bidang pendidikan, terutamanya ketika dalam tempoh PDPR.
Kerajaan juga boleh membaik pulih prasarana sekolah, contohnya membaiki kerosakan bangunan sekolah dan membina sekolah-sekolah baru dan sebagainya. Kerajaan juga menggunakan hasil cukai dalam bidang kesihatan. Contohnya, dalam keadaan sekarang, Malaysia sedang memerangi wabak COVID-19 yang semakin meruncing. Sudah tentu kerajaan memperuntukkan dana yang lebih besar dalam bidang kesihatan untuk pembelian peralatan perubatan dan kelengkapan pakaian PPE bagi anggota barisan hadapan. Malaysia juga sedang dalam program memberi suntikan vaksin secara percuma kepada rakyat Malaysia bagi membendung wabak ini. Selain itu, kerajaan dapat membuka lebih banyak pusat-pusat kuarantin bagi individu yang telah dijangkiti wabak ini. Kerajaan juga menyalurkan hasil daripada cukai dalam bidang kebajikan dengan membantu golongan kurang upaya dan menaik taraf golongan yang memerlukan menerusi saluran Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerajaan juga mewujudkan talian dan saluran tertentu bagi individu yang memerlukan bantuan. Seterusnya, dengan adanya dana daripada cukai, kerajaan juga dapat menaik taraf kualiti hidup rakyat dengan memberi dan menyediakan kemudahan kepada rakyat seperti pengangkutan awam, pusat-pusat rekreasi, stadium, taman permainan kanak-kanak dan sebagainya. Tidak lupa juga dalam bidang pertanian, kerajaan membantu para petani dengan memberi subsidi kepada golongan ini bagi menyuntik semangat petani supaya mempergiatkan aktiviti pertanian. Begitu juga dalam bidang perindustrian, kerajaan menyediakan saluran bagi melahirkan lebih ramai peniaga dan penggiat perniagaan bagi meningkatkan bidang ini. Sektor keselamatan dan pertahanan merupakan aset penting sesebuah negara bagi memastikan keharmonian dan kesejahteraan hidup rakyat. Dengan itu, kerajaan menggunakan sebahagian hasil cukai bagi memperkasa sistem keselamatan dan pertahanan untuk keamanan negara. Hasil cukai juga digunakan untuk pembangunan negara, contohnya urusan pentadbiran, pembiayaan projek-projek pembangunan dan sebagainya. Kita sebagai rakyat Malaysia wajib menunaikan tanggungjawab membayar cukai secara jujur dan mematuhi undang-undang kepada kerajaan. Negara akan menanggung kerugian jika kehilangan hasil cukai akibat sikap pembayar yang tidak jujur dan tidak bertanggungjawab. Murid-murid, kita telah mempelajari tentang maksud percukaian, tujuan percukaian dan ke mana hasil cukai digunakan. Pada sesi yang akan datang, cikgu akan terangkan tentang jenis-jenis cukai. Stay tune! Matematik senang je, kan?